Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang para pelajar. Baiklah, pada petang ni kita akan sambung lagi pembelajaran PDPR kita untuk subjek Munakahat Darjah 4. Kita akan masuk kepada pelajaran yang baru iaitu pelajaran 5 yang bertajuk Mahar dan Walimatul Urus. Baiklah para pelajar, pada pelajaran yang lepas kita dah belajar berkaitan dengan tajuk khiyar dalam perkahwinan, iaitu salah satu daripada dua pihak sama ada suami ataupun isteri berhak untuk memilih sama ada nak teruskan ataupun nak batalkan perkahwinan ataupun pernikahannya dengan sebab-sebab yang tertentu yang membolehkan khiyar. Okey? Jadi pada hari ini kita akan lihat pula kepada tajuk yang baru iaitu dalam tajuk mahar dan walimatul urus. Baiklah para pelajar, kita pergi yang pertama iaitu pengertian mahar ataupun mas kahwin. Mahar disebut juga sebagai as-sadaq. Mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah. Ianya juga dinamakan as-sadaq untuk menunjukkan bahawa lelaki tersebut benar-benar ingin berkahwin. Jadi mahar ni ataupun mas kahwin ni juga disebut as-sadaq. Ianya adalah pemberian harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya, sama ada dalam bentuk tunai ataupun harta benda, untuk menunjukkan yang lelaki tersebut benar-benar ingin berkahwin dan benar-benar untuk memperisterikan seseorang wanita tersebut. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada dalil mahar. Berdasarkan firman Allah Ta'ala daripada surah An-Nisa ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Artinya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Baiklah, seterusnya dalil mahar berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Sahlu bin Sa'idi radhiyallahu anhu. Zawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ra'atan bi khatimi min hadid, iaitu daripada riwayat Hakim. Artinya, Nabi SAW telah mengahwinkan seorang lelaki dengan seorang perempuan dengan sebentuk cincin besi. Ni tak kisahlah sama ada cincin besi ataupun wang tunai ataupun daripada harta benda. Yang penting wajib bagi seorang lelaki untuk memberikan mahar ataupun mas kahwin kepada isterinya, sebagai tanda dia betul-betul nak berkahwin dengan perempuan tersebut. Baiklah, seterusnya dalil mahar berdasarkan ijma' ulama'. Berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ulama fuqaha telah bersepakat bahawa memberi mas kahwin itu adalah wajib. Hukum memberi mas kahwin adalah wajib. Baiklah, kita tengok hukum menyebut mas kahwin. Okey, kita pergi dulu kepada hukum menyebut mas kahwin. Hukumnya adalah sunat semasa di dalam akad nikah. Maksudnya, sewaktu akad nikah, hukum menyebut mas kahwin hanyalah sunat. Akad nikah tetap sah jika tidak disebut mas kahwinnya. Jika tidak disebut mas kahwin semasa akad nikah dijalankan, akad nikah tu tetap sah. Okey, sebab menyebut mas kahwin di dalam akad nikah hanyalah sunat. Seterusnya yang ketiga, menyebut mas kahwin mengelakkan pertelingkahan suami isteri. Jadi adalah lebih baiknya lah untuk kita sebut mas kahwin semasa akad nikah dijalankan bagi mengelakkan pertelingkahan antara suami dengan isteri. Seterusnya kita lihat kepada kadar mas kahwin. Memadai hanya menyebut sesuatu yang ada sebagai mas kahwin, tetapi sunat kadar mas kahwin tidak kurang daripada 10 dirham dan tidak melebihi 500 dirham. Jadi 1 dirham adalah bersamaan dengan 2.98 gram perak. Okey.
Baiklah, seterusnya kita lihat kepada akad secara tafwid. Tafwid ni bermaksud meminta wali untuk menikahkan tanpa mas kahwin. Okey, kita lihat. Akad secara tafwid berlaku daripada bakal isteri yang balik lagi cerdik iaitu Rashidah seperti kata walinya, "Ayah, kahwinkan aku tanpa mas kahwin." Lalu dikahwinkan oleh walinya dengan menafikan mas kahwin atau diam iaitu tidak disebut jumlah maharnya. Namun selepas persetubuhan berlaku, suami wajib membayar mahar misli. Mahar misli ni merupakan mas kahwin yang disamakan dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya daripada ahli keluarganya ataupun perempuan-perempuan lain yang setaraf berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat. Contohnya macam umur, kecerdasan, kecantikan, pekerjaan, keturunan dan sebagainya. Okey. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada hukum pemberian mas kahwin. Hukum pemberian mas kahwin daripada bakal suami kepada bakal isteri adalah wajib setelah berlakunya akad nikah. Okey, mas kahwin bukan daripada rukun nikah tetapi tetap sah jika tidak disebut di dalam akad nikah. Seterusnya, yang ketiga, sunat menyebut dalam akad nikah. Maksudnya, menyebut kadar mas kahwin di dalam akad nikah adalah sunat kerana ia merupakan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang keempat, tiada kadar yang tertentu. Suami wajib bayar mengikut persetujuan kedua-dua pihak. Maksudnya dekat sini, mas kahwin ni tak ada kadar. Okey, jadi sama ada sedikit ataupun banyak, kalau dah dipersetujui oleh kedua-dua pihak, maka suami tersebut wajib mengikut persetujuan. Sama ada berapa yang dia dah janji, jadi dia wajib membayar sebagaimana yang telah dipersetujui. Okey, jadi yang terakhir, mas kahwin hak isteri boleh dibayar secara tunai ataupun hutang. Okey, jadi setakat tu saja pembelajaran kita berkaitan dengan mahar pada hari ini. Okey, jadi kita akan sambung lagi pada pelajaran kita yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.